sedia Azim dari tahun Azim 2009. Oh, tak apalah sebab awak tak ada kat dalam tu. Tak apa. Okey. Nak buat live ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada siapa-siapa yang dah masuk dalam live video ni, boleh bantu saya share dekat dalam group ADMC tak? Kalau you all adalah ADMC members lah. Sebab saya tak dapat nak share. Okay, Munir Adi. Assalamualaikum Nas. Waalaikumsalam. Selamat malam. Moga kita kat grup ni sihat selalu, InsyaAllah. Selamat malam. Okay, saya minta maaf sebab tadi saya dikata 9 malam ke atas. So, ini dah bukan 9 malam ke atas lah. Dia dah 10 malam ke atas. So, sebab tadi tiba-tiba tepat jam 9 guru saya minta masuk Google Meet sekejap, ada perbincangan. So about 1 hour tadi. Jadi selepas pukul 10 ni baru saya sempat untuk nak masuk dalam group lah, dalam page, bukan group, dalam page. Okay, malam ni saya terpanggil untuk nak kongsikan sedikit my views, my thoughts, and kenapa ada antara kita yang susah sangat nak pulih kan. Sebab saya percaya ramai antara kita yang dah mungkin bertahun-tahun dalam circle of anxiety disorder, dan susah untuk keluar daripada circle tu. Ada yang mungkin dah 10 tahun, ada mungkin dah 30 tahun, dan ada yang mungkin masih consume lagi ubat. Okay, so tak ada masalah pun sebenarnya kalau you all masih consume ubat. Tak ada masalah pun sekiranya you all masih lagi dekat dalam keadaan ini. Sebab yakinlah pemulihan itu wujud, pemulihan itu adalah benar, cuma cepat atau lambat sahaja. Okay, tapi ada antara kita yang mungkin nak tahu sangat kenapa, mungkin kat mana loops-nya, kat mana lag-nya, kat mana kurangnya yang sampaikan rasa macam susah sangat nak pulih daripada anxiety ni. Okay, sekejap saya cuba sekejap. Okay, firstnya kita kena tahu hakikat manusia ataupun kejadian kita ini. Manusia itu sifatnya adalah berevolusi, berkembang, bertumbuh, bertambah. Dia akan meningkat. Itu adalah fitrah kita manusia. Secara semula jadinya sifat kita adalah berkembang, bertambah, meningkat. Dan sebab itulah umur kita pun akan meningkat. Bukannya kita lahir tu satu hari je umur kita. So kita akan bertambah, meningkat dan berkembang. So fitrahnya manusia itu adalah berevolusi. Fitrahnya manusia itu adalah berkembang. So dalam erti kata yang lain, kita tak boleh untuk berada dalam kepompong yang sama atau circle yang sama atau comfort zone yang kita selalu sebut. Tidak boleh berada dalam keadaan itu selama-lamanya. Mungkin sekarang kita rasa macam kerjaya kita dah bagus, kita dah ada pasangan yang baik, kita ada anak-anak yang sihat, kita ada aset, harta yang dah boleh menjamin kehidupan kita. Tapi benda tu sebenarnya bukanlah jaminan semata-mata, sebab kita memang tidak boleh untuk berada dalam comfort zone itu. Sebab fitrah manusia itu, dia akan sentiasa berevolusi.
Dia akan bertambah, dia akan berkembang, dia akan berkembang. Okay, so perkembangan yang dimaksudkan itu adalah dari aspek kita punya kejernihan rohani kita. Mungkin dulu kita punya spiritual kita, rohani kita, dalaman kita, semangat kita tu jenis yang mudah rapuh, luntur. Tetapi perkembangan yang perlu ada dalam manusia, perkembangan yang wujud dalam kehidupan manusia itu adalah mesti adanya kejernihan emosi, kejernihan spiritual, kejernihan rohani maksudnya. Maksudnya roh kita makin lama makin jernih, makin ringan, makin bersih. Itu adalah proses, itu adalah perkembangan. So kita takkan berada dalam comfort zone yang sama. Begitu juga dengan kita punya pattern fikiran kita mesti berkembang. Cara kita berfikir tidak pada tahap yang sama, dia akan berkembang. Macam gitu juga kita punya kecerdasan emosi kita perlu sentiasa meningkat. Kalau dulu mungkin kita susah nak kawal emosi, tapi sekarang kita dah mungkin boleh untuk menguruskan emosi kita dengan baik. So dari segi kita punya fizikal juga berkembang. Dari dulu mungkin kurus, sekarang mungkin dah berkembang. Atau mungkin dulu kita lemah. Sebagai seorang bayi kita lemah, jalan sikit mudah nak jatuh. Kadang-kadang budak sekolah rendah tolak sikit dah jatuh. So kekuatan kita tu tak sama. So fitrahnya kita ni berkembang. Makin kita dewasa, makin kita stabil. Makin dewasa, makin fizikal kita kuat. So itulah yang dikatakan sebagai perkembangan, yang mana fitrahnya manusia itu memang berevolusi. Fitrahnya manusia itu memang akan berkembang dan semakin baik. Itu sebenarnya. Kehidupan kita perlu semakin baik dan semakin baik. Okay. So, kalaulah dulu kita masuk tadika contohnya, takkanlah kita nak masuk tadika tu sampai bila-bila. Mestilah kita akan perlu masuk sekolah rendah. Lepas tu kita dah habis sekolah rendah, kita perlu masuk sekolah menengah. Lepas habis sekolah menengah, kita masuk college, masuk universiti dan seterusnya kita hadiri kursus atau bengkel dan seterusnya lah. Sebab pembelajaran itu dia tidak terputus, dia akan berterusan. Ilmu itu tidak putus, dia akan berterusan. So dalam kehidupan itu sendiri berterusan dan dia tidak terputus. So begitu juga dengan kehidupan kita manusia. Masa kita tadika, kita mungkin ada guru yang berbeza, ada kawan-kawan yang berbeza, ada buku sekolah suasana yang berbeza, tapi kita perlu untuk berpindah ke sekolah yang baru, iaitu sekolah rendah, yang mana kita akan jumpa kawan-kawan baru, kita akan jumpa guru baru, kita akan jumpa buku kitab-kitab ataupun buku-buku yang lebih tebal, lebih baru. So kita takkan sama dengan kita punya diri kita yang dulu, takkan sama. So bila daripada sekolah rendah, sekolah tadika masuk sekolah rendah, kat situlah akan berlaku penyesuaian diri. Macam mana nak sesuaikan dengan dulu buku tadika kecil-kecil je, ayat sikit-sikit je. Tapi bila masuk sekolah rendah, ayat panjang-panjang, buku tebal-tebal. Kan? Dulu kan kawan kita, kawan dekat Nuri je tu je. Kawan kita kat Little Kalib tu je. Tapi bila masuk sekolah rendah, bercampur lah dengan kawan-kawan daripada Little Kalib, bercampur kawan-kawan daripada tadika Nuri, bercampur kawan-kawan daripada tadika Al-Iman, bercampur kawan-kawan daripada tadika Pasti, bercampur. Guru-guru pun dulu masa kita tadika, guru-guru baik sangat, duk lembut cakap dengan kita. Tapi bila masuk sekolah rendah, terkejut tengok cikgu kita jerit-jerit, pekik-pekik, suruh diam. Betul tak? So perlu dalam kehidupan ni akan berlaku perubahan. Perlu daripada comfort zone itu berlaku satu perubahan. Sebab kita perlu belajar satu perspektif yang baru. Kita tak boleh untuk ada satu persepsi, pengetahuan ataupun perspektif yang sama sahaja. Okay? Sebab itu kita pernah dengar kan orang sebut sebagai life is not happening to us, but it's happening for us. Maksudnya kehidupan itu dia bukan berlaku untuk kita, dia bukan berlaku kepada kita, tapi dia berlaku untuk kita. Maksudnya setiap perkara, peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita itu sebenarnya memang untuk kita. Bukan benda tu berlaku kepada kita, tetapi memang untuk kita. Sebab apa? Krisis, peristiwa, cabaran yang you all sebut ujian, itu apa jua yang you all sedang tempuh dalam kehidupan saat ini, okay, itu merupakan satu pushing button atau pushing point ataupun you punya stepping stone untuk you nak melangkah, belajar satu benda baru atau perspektif baru. Okay, sebab itu dalam keadaan sekarang, bila you mengalami anxiety disorder, okay, kita kena ada satu pandangan yang berbeza. Jangan lihat anxiety disorder tu sebagai kita punya end of life. Kita akan beginilah selama-lamanya.
Okey, kita letakkan satu persepsi baru, pandangan baru bahawa anxiety disorder ataupun masalah kesihatan mental yang kita alami itu merupakan satu krisis dalam kehidupan kita. Dan kita kena belajar satu benda yang baru. Okey, kalau dulu kita sihat, sekarang kita tak sihat. Dulu kita belajar bagaimana rasanya sihat. Sekarang kita belajar bagaimana rasanya tak sihat. Okey, perspektif baru. So, kita kena pandang krisis ataupun anxiety disorder yang kita alami sekarang ni sebagai satu sekolah baru. Dulu tadika, sekarang masuk sekolah rendah. So, sekarang kita belajar macam mana badan kita dalam keadaan tak sihat. Dulu dalam keadaan kita mungkin belajar satu sisi yang lain. Macam a side of coin. Bila duit 50 sen kita boleh tengok apa? Ada tak duit 50 sen kat sini? Tak ada pula. Oh, ada. Okey, 20 sen saya jumpa. Okey, so dalam kehidupan ni umpama duit shilling. Kita belajar sebelah muka. Okey, mula-mula. Kemudian kita akan belajar satu muka lagi. Dekat situlah baru complete kehidupan kita. Kalau kita belajar satu side saja tak lengkap. So, kita akan belajar dua-dua side. Actually, bukan dua side. Nanti kalau you all punya knowledge makin berkembang, you all akan nampak side yang lain di atas. Maksudnya, you akan berada perspektif yang berbeza. Maksudnya, you akan nampak sisi A, you akan nampak sisi B, you akan ada satu perspektif C pula. Itu yang lain punya level. Okay, so now sekarang ni apa yang kita nak belajar adalah maksud duality. Duality maksudnya kalau dulu contoh masa sebelum you kena anxiety disorder, mungkin you seorang yang pemarah, panas baran contohnya. Asyik nak marah, kesilap sikit asyik nak marah kerja. Okay, itu satu sisi yang you ada dulu, yang you ingat you memang seorang yang pemarah. Tapi bila you ada anxiety disorder, you punya panas baran tu makin kurang. You dah rasa macam malas nak marah, you rasa letih lah nak marah. Kan, you lebih rasa macam relax sikit lah, macam tak nak marah-marah sangat sebab you lebih fokus kepada badan tu yang tak sedap, yang tak sihat tu. So, you dah malas nak marah-marah. You rasa macam, ya aku dah tengah tak sihat nak marah-marah, kan? So, you akan belajar perspektif yang berbeza. Sebelum you kena anxiety, you seorang yang panas baran. Tapi lepas you mengalami anxiety, mungkin you akan lebih slow down sikit nak marah-marah orang. Kurang sikit. So now you dah belajar dua perspektif dalam diri you. You dah belajar dua sisi dalam diri you. Pertama, dulu you seorang pemarah. Sekarang you lebih tenang sikit. And dulu mungkin you seorang yang ego sangat tinggi. Susah betul nak maafkan orang. Bila orang buat silap, you rasa macam, alah tak kau lah, memang kau deserve benda ni. Aku takkan maafkan kau. Kau buat aku dulu kan. So sekarang kau kena balik. Mungkin dulu itu perangai kita dulu. Tapi once kita dah kena anxiety disorder, mungkin perangai tu akan berkurang. Okay, mungkin waktu tu lah kita akan rasa, dah lah aku kena runtuhkan ego aku. Sekarang aku rasa aku nak maafkan je semua orang. Kan, dalam keadaan sekarang aku tak sihat, asyik panik, asyik cemas, asyik gelisah, asyik takut je. Dah lah aku mana nak fikir pasal orang lain, aku maafkan je lah. Kita dah lebih kepada fikir diri kita dah waktu tu. So nampak tak dua sisi berbeza yang kita belajar. Oh, dulu aku kenal diri aku sebagai ego yang tinggi. Tapi bila aku sakit, Allah beri aku sakit ni, aku tahu rupanya kita mampu untuk runtuhkan ego kita. Rupanya kita mampu untuk maafkan orang lain. Kita mampu untuk maafkan situasi. Okay. So kita dah nampak dua perspektif. Seorang yang dulu ego, sekarang diri aku yang kurang ego. Seorang yang dulu panas baran, sekarang yang boleh uruskan kemarahan. Dulu mungkin kita berani. Dulu sebelum kena anxiety, sebutlah apa pun outdoor activities. Hiking, bungee jumping, water rafting, apa lagi? Skiing, running, macam Iron Man, semualah dia nak masuk. Dulu dia punya berani tu. Semua aktiviti yang kata lasak tu semua dia jangan punya berani. Tapi once dia dah kena anxiety disorder atau mengalami krisis dalam kehidupan, masa itulah dia mempelajari satu sisi yang lain, di mana dia jadi seorang yang sangat penakut, very introvert, duduk diam-diam dekat rumah, takut nak bergaul dengan orang, dah takut nak jumpa orang, kan? So dia akan nampak satu sisi yang berbeza dalam diri dia. Okay? So kat situlah sebenarnya krisis ataupun anxiety disorder yang kita alami sebenarnya nak ajar kita untuk pandang keadaan tu sebagai satu perspektif yang baru. Okey, mempelajari untuk mengenali diri kita dengan lebih dalam. Bermaksud dulu aku kenal diri aku sebagai seorang yang berani, boleh buat apa saja. Tapi sekarang aku dah kenal satu sisi aku yang lain, iaitu beginilah rupa aku kalau aku tengah takut. Beginilah rupa aku kalau aku tengah panik. Beginilah rupa aku kalau aku tengah cemas. So kita dah pandang satu sisi yang lain. Sebab itu saya selalu sebut kena terima apa pun yang kita sedang alami waktu itu, sebab dia adalah satu pelajaran.
Okey. So, keadaan-keadaan yang kita alami tu tadi ataupun perspektif-perspektif baru yang kita belajar tu tadi, adakah benda tu membantu kita untuk meningkat? Adakah membantu kita untuk lebih berkembang, lebih naik darjat kita, lebih naik tahap kita? Kalau dia tak memberi, tak serve langsung, okey, dia keadaan tu buatkan kita tak makin teruk, makin dalam keadaan makin teruk, tak ada semangat, membuatkan kita rasa makin murung, duduk dalam bilik, membuatkan kita maksudnya perspektif kalau dulu kita seorang yang berani, sekarang ni kita belajar jadi seorang yang penakut. Adakah ketakutan itu, anxiety disorder yang kita alami itu, atau krisis yang kita alami itu membantu kita untuk bangkit? Adakah ada perubahan yang positif bila kita alami benda ni? So, kalau kita perasan, bila kita alami anxiety disorder, perkara yang berlaku dalam diri kita membuatkan kita makin lemas, makin drowning, makin teruk, makin buruk, makin useless. Kat situlah perlunya untuk kita transform ataupun berubah. Kat situlah kita perlu decide untuk kita pulihkan diri kita dan pulihkan kehidupan kita. So kita, kalau kita tengok keadaan kita sekarang ni dah tak membantu, kita dah tak nak buat kerja apa pun, dah macam tak lalu nak buat apa kerja. Nak makan pun semua rasa tak selera, rasa macam semua benda bila masuk mulut nak muntah, tak boleh dah. Kita nak pergi kerja pun dah rasa tak ada mood nak pergi kerja. Bila kita kerja patah balik, pergi kerja patah balik, lepas tu kerap punting, kerap ada masalah disiplin, dah kita tak boleh serve. And then kita sebagai pasangan pun kita dah tak boleh nak kongsi kasih sayang kita dengan pasangan, dah tak mampu nak serve dia dah. Anak-anak pun kita dah tak mampu nak layan, dah tak nak mampu tengok perkembangan dia, kan? Bila keluarga ajak bercuti, kita tak nak pergi bercuti. Yang kita rasa takut, macam tak nak lah kau pergilah. Kan biar anak bini seorang-seorang pergi bercuti, tapi kita duduk rumah sebab kita takut. Lepas tu kita kata tak nak drive, duduk kat rumah je, takut nak drive ni. Takut nak drive. Biarkanlah suami aku je drive untuk aku. Biarkanlah bini aku je drive untuk aku. Biarkanlah adik aku je drive untuk aku. Tak nak sebab takut sangat ni. Lepas tu bila kita ada niat asal-asalnya nak belajar, nak sambung belajar, tapi last kita tak nak sambung belajar sebab kita rasa macam tak boleh dah, aku memang tak boleh dah nak sambung belajar sebab aku tak sihat, aku sakit. Kan? Lepas tu kita nak pergi interview. Kita takut nak pergi interview ni, tapi tak boleh, aku memang tak boleh kerja sebab aku rasa aku dah tak sihat. Aku memang macam ginilah kehidupan aku akan sakit. Aku takut nak pergi sebab aku akan rasa jantung aku laju, aku akan rasa panik. So dia tak boleh, aku dah tak boleh dah. Lepas tu kita ada niat nak kahwin tapi tak nak kahwin sebab buat apa nak kahwin, nanti kita susahkan pasangan kita. Buat apa nak kahwin, susahkan keluarga mertua, susahkan semua orang. Aku dah tak sihat, aku tak boleh macam ni lah. Aku memang useless dah, aku tak boleh buat apa dah. Memang kehidupan aku duduk dalam bilik je, memang kehidupan aku duduk dalam rumah je, aku tak boleh keluar dah macam tu. Okey, adakah itu comfort zone? Adakah itu keadaan itu membantu kita untuk berkembang? Macam saya sebut tadi, fitrah kita kena berkembang tau. Kita kena berevolusi. Tapi adakah keadaan yang berlaku, anxiety disorder yang kita alami sekarang ni, membantu kita untuk berkembang? Sama je ke? So kita kena tengok balik. Macam gini ke aku nak alami keadaan ni selama-lamanya ke? Anxiety disorder selama-lamanya ke aku nak alami benda ni? Adakah ini kehidupan aku? Kenapa orang lain boleh normal? Kenapa aku macam gini? So dia jadi penat tau. Jadi penat, berlawan dengan diri dia. Dia cuba nak fight tapi dia tak mampu untuk fight. Dia sebenarnya nak jadi macam orang normal, tapi dia macam rasa macam aku tak boleh. So dia patah balik jadi diri dia yang lama. Dia nak pulih tapi susah nak pulih. Dia nak sembuh tapi dia rasa susah sangat nak sembuh. So kat situlah yang orang kata macam dilema yang berlaku dalam kehidupan dia, dalam diri dia. Aku memang nak pulih tapi aku tak boleh ni. Semua tak boleh. Semua aku kena elak. So kat situ lama-lama bila dia dah terlampau sengsara, penat sangat, dia rasa macam aku dah penat, aku dah letih. Aku dah tak boleh buat apa, aku terlalu penat dah, aku tak boleh nak buat apa pun. Memang inilah end up aku. Agaknya memang inilah kehidupan aku akan jadi gila agaknya. Kan aku macam agaknya aku memang kena pergi rawatan psikiatrik sampai bila. Agaknya aku akan kena tahan dekat ward psikiatrik. Agaknya aku end up akan jadi gila kot. So dia dah putus asa sebab apa? Dah terlalu penat dengan dia punya keadaan dia tu. Penat dengan dia punya condition, dah penat sangat. So bila kita menderita, bila kita suffer dengan keadaan yang kita alami sekarang, terlalu penat dengan keadaan itu, so kita boleh jadi dua benda je lah. Kita ada dua pilihan je. Sama ada kita pilih untuk kita nak berputus asa,
tak payahlah, biarlah. Aku tak, no point lah aku nak buat macam ni. Aku dah struggle banyak dah. Aku dah cuba banyak lawatan dah. Macam gini juga sama je, no point lah. Itu pilihan kita yang pertama. No point, aku tak nak buat apa-apa dah. Aku dah give up. Aku dah tak boleh nak enjoy kehidupan. Aku dah tak ada semangat nak teruskan hidup. Tak ada makna dah. Buat apa aku nak kahwin? Buat apa aku nak pergi sambung belajar? Buat apa aku nak bekerja? Tak payahlah. Aku dah tak larat. Aku dah tak ada rasa nak teruskan kehidupan. Aku dah benci dengan diri aku dah benci dengan kehidupan aku, benci dengan semua orang. Kan? Lebih baik aku tak wujud dalam dunia ni. Itu pilihan yang pertama. Dia memilih keadaan itu sebab dah terlalu penat. Dia dah penat dengan keadaan dia dah tak mampu nak lawan. So dia dah putus asa. Okey? Tapi kita selalu dengar orang sebut jangan putus asa daripada rahmat Allah. Betul tak? Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Sebab rahmat Allah tu di sekeliling kita sebenarnya kalau kita betul-betul perhati dan kita sedar. So jangan putus asa sebenarnya. Jangan kita buat pilihan yang pertama tu tadi. Kita pergi pada pilihan yang kedua. Iaitu, aku nak ubah kehidupan aku. Aku nak transform hidup aku. Aku tak nak jadi macam lopak air. Duduk dekat satu tempat yang sama dalam lubang air tu. Lopak tu lama-lama orang pijak. Lama-lama aku jadi hitam. Lama-lama air jadi keruh, jadi busuk. Tak mengalir. Orang duduk lalu lalang tak peduli pun lupa air tu. Malah orang tendang-tendang, duk main tendang lupa air tu. So aku kat situ je. Sampai bila aku nak jadi lupa air? So apa yang kita pilih sekarang, kita nak jadi air sungai yang mengalir. Air sungai yang jernih, yang sejuk, yang damai, yang mengalir terus sampai ke laut. Yang itu yang kita nak jadi. So kita kena ubah. Kita kena transform. Yang membuatkan kita susah untuk ubah, susah untuk transform sebab kita tak ada objektif, tak ada matlamat. Apa sebab aku nak berubah ni? Apa sebab aku nak transform? So kena ingat perubahan ini sebenarnya daripada diri kita sendiri. Sebab dah disebut dalam Al-Quran, Allah kata, aku tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kalau kaum tu sendiri tak nak ubah nasib dia. Jadi penting untuk kita sendiri yang ada taufik itu, ada keinginan itu untuk nak berubah. Kita sendiri, kesedaran kita untuk nak ubah. Orang lain tak boleh tolong. Walaupun mak bapak kita cakap, pasangan kita dah pesan, doktor psikiatrik dah bagi tahu, pakar motivasi dah cakap, tak boleh sebenarnya kalau dia bukan datang daripada diri kita sendiri. So kita ni tanya sampai bila kita nak keadaan macam gini? Kita tak nak ke ubah sesuatu, tak nak ke transform, tak nak ke kita menjalani fitrah kita sebagai manusia, iaitu berkembang dan berevolusi dan meningkat daripada satu tahap ke tahap yang lain. Kita tak nak ke? Kenapa kita against the nature? Kenapa kita melawan fitrah? Fitrah kita adalah berkembang dan meningkat. Tapi kenapa kita nak duduk dalam keadaan yang sama? Sakit. Bila kita cakap dengan orang, sorry aku tak boleh biar aku sakit. Sorry aku tak boleh sebab aku tak sihat. Sorry aku tak boleh sebab aku takut. So, begitulah keadaan kita. Takkan ada perubahan. So, penting daripada dalam diri kita ni untuk ada keinginan, ada kesedaran untuk kita nak ubah dan transform diri kita tu. Daripada kita sakit kepada sihat kembali, malah lebih sihat daripada sebelum-sebelum ni. Daripada dulu kita tak kenal siapa diri kita, sekarang kita lebih kenal diri kita. So, transform. Kena ubah. Macam mana nak ubah? Senang ke nak ubah? Susah. Perubahan, transformation macam kita berhijrah. Kalau dah keadaan itu, keadaan yang sekarang ni dah tak boleh serve kita lagi, kita kena berhijrah, kena berubah, kena transform. Sebab itu Nabi Muhammad dulu, dia duduk kat Mekah. Dia berdakwah di Mekah. Sampai satu masa, dia diwahyukan untuk berpindah, berhijrah lah. Pergilah ke Madinah. Sampai tu sebab dah tak boleh keadaan tu dah, tak boleh serve. Islam takkan boleh berkembang kalau kat situ saja. Jadi dia diperintahkan untuk berhijrah. So begitu juga kehidupan kita. Kalaulah anxiety disorder tu dah tak boleh serve kita lagi, panic attack, simptom emosi, simptom fizikal tu dah tak boleh buatkan kita berkembang dan maju ke depan, kita kena tinggalkan benda tu dan kita kena ubah sesuatu dan kita kena transform kehidupan kita. So nak ubah tu macam mana? Pertama, memang yang saya selalu sebut, tak ada daya upaya kita melainkan kekuatan daripada Allah. Memang kita kena doa dan kita kena minta daripada dia. Kita perlu ada niat untuk berubah. Tapi untuk nak menjadikan benda tu, Allah yang akan izinkan. So kita kena minta. Ya Allah, ya Tuhanku, aku reda dengan apa yang berlaku pada diri aku ni. Tapi aku mohon pada Engkau, ya Allah, untuk beri aku kekuatan tempuh keadaan ini. Beri aku pengetahuan bagaimana untuk aku keluar daripada kitaran ni.
Beri aku ilmu. Beri aku semangat untuk aku pulihkan diri aku dan kehidupan aku keseluruhan. Kita kena minta, kena doa. So itu adalah connection kita dengan dia. Ada tak ada, memang kita kena buat benda tu sebab kita tak ada upaya. Kita adalah manusia. Kita adalah kita adalah roh dalam badan manusia. So cara kita untuk nak menggerakkan badan ini adalah dengan kita recharge roh kita, recharge tenaga kita supaya badan kita boleh bergerak. And in order for us untuk recharge roh kita, untuk bagi semula semangat roh kita ni adalah dengan kita connect, access dengan the higher connection tu, the higher source, Allah, God, Tuhan, anything yang you all setiap agama sebut, the higher source, yang sumber kuasa yang besar tu. Sebab kita tak ada daya upaya, so memang kita kena minta kat dia. So kena minta dekat dia, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikan aku kekuatan sebab aku nak berubah. Aku dah tak nak duduk dalam keadaan macam ni lagi. Aku nak berjaya. Dalam azan selalu sebut, marilah menuju kejayaan. Sebab memang itu pun kita disuruh. Jadi kenapa kita nak jadi orang yang gagal duduk dalam kesakitan kita lama-lama? So berjayalah keluar daripada keadaan tu. Okay, so teruskan minta daripada Allah, ya Allah Tuhanku, kau tunjukkan aku jalan. Sebab itu dulu masa awal-awal, masa dulu saya selalu baca surah Al-Fatihah, sebab dalam ayat Al-Fatihah tu dia ada kata, padamu jua aku sembah dan padamu jua aku mohon pertolongan. Maksudnya kita minta dekat dia sebab waktu tu dah di sekeliling saya, waktu tu saya rasa macam tak ada siapa dah boleh bantu saya. Walaupun keluarga nampak very supportive, pasangan very supportive, doktor-doktor yang saya jumpa very supportive, kawan-kawan pun ada yang supportive, nampak supportive, tapi kita sendiri dalam keadaan macam tu, kita rasa orang sekeliling dah tak boleh bantu kita. Kita sendiri rasa macam tu. Kita sangat rapuh waktu tu, sangat sensitif. Jadi orang sekeliling buat apa pun, kita dah tak peduli. Sebab itu paling penting saat kita dah down tu, pergi connect semula dengan Tuhan. Sebab kita dah tak ada siapa-siapa dah waktu tu. Connect balik, minta dekat dia, Allah, help me. Tolong aku ya Allah, tolong aku. Aku nak keluar, tolong aku. Takkanlah kalau kita merayu macam tu, Allah tak bagi. Macam kita, kalau kita ada anak kita minta tolong, bu tolong lah bu, tolong lah bu, tolong. Takkan kita tak bagi, betul tak? Takkanlah kita kejam sangat. Lagi-lagilah Allah tu bukan zalim. Dia maha pengasih penyayang. Jadi kalau kita minta dekat dia, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta tolong ya Allah. Minta tolong, minta tolong. InsyaAllah, Allah makbulkan. So kita minta tolongan dia, ya Allah Tuhanku, aku nak berubah, bantu aku. Okay, bantu aku untuk berubah, bantu aku untuk transform. Apa yang kita nak ubah sebenarnya? Apa yang kita nak transform sangat ni? Transform dari segi cara kita berfikir. Minta dekat Allah, ya Allah Tuhanku, ajarkan aku, bimbing aku bagaimana untuk cara berfikir dengan betul. Pattern fikiran yang baru. Dulu mungkin aku seorang yang sangat, masa aku dalam keadaan anxiety ni, aku sangat negatif. Aku asyik fikir benda-benda yang paling teruk boleh berlaku dalam kehidupan aku. Aku fikir benda yang the worst thing that can happen to me. Paling teruk boleh berlaku. Itu je aku fikir. Kan? Selalu fikir benda-benda yang negatif, benda-benda yang kata hasil yang tidak memuaskan, fikir tentang kegagalan, fikir pasal diri kita ni teruk, diri kita ni tak cukup lengkap, diri kita ni tak sempurna, diri aku ni tak seindah kehidupan aku, seindah orang lain. So kita minta ke Allah, ya Allah Tuhanku, ubah cara aku berfikir tentang diri aku, tentang orang lain, dan yang paling penting tentang dirimu Tuhan. Sebab kita, tanpa kita sedar, kita selalu bersangka buruk pada Allah. Kita sangka yang Allah akan beri kita punishment, hukuman. Kita, itu sangkaan kita. Kita sangka, oh ni mesti sebab Allah punish aku, Allah hukum aku, sebab itu aku kena macam gini. Okay, kalau you all nak ada satu persepsi begitu, boleh. Tapi adakah dia membantu you untuk bangkit? Kalau dia membantu, dan okey. Tapi kalau buatkan you rasa terhukum, you rasa Tuhan tu zalim dan buat macam ni, sampaikan you rasa tak nak buat apa-apa dah, you macam, biarlah Allah dah buat aku macam ni, tak apalah, nak buat macam mana. So itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk kita bangkit. So kita kena tahu bahawa apa yang Allah izinkan berlaku dalam hidup kita ni, okay, yang alam aturkan, Allah aturkan ni sebenarnya as a pushing button. Untuk push kita bergerak ni, kau ni dah selalu sangat ni, dah lama dekat keadaan ni.
Kau kena belajar benda baru, pergi sekolah baru, pergi cari guru baru, cari kitab baru, cari buku baru, cari circle baru, orang baru. Ni orang yang lama je tak boleh serve kau lagi dah. You need to change, you need to transform. That's why kita perlu untuk minta ke Allah, ya Allah, ajar aku untuk cara berfikir yang baru, fikir yang positif. So bila fikiran kita down, fikiran kita negatif, ubah cara fikiran tu. And minta ke Allah, ya Allah, ajar aku cara untuk aku uruskan emosi. Sebab dulu mungkin aku tak pandai urus emosi. Semua benda aku nak lepaskan. Semua benda aku, kalau aku marah aku tunjukkan. Semua benda. So aku tak pandai nak urus emosi aku. Semua benda aku duk marah-marah orang. Tapi sekarang minta ke Allah, ya Allah, kurniakan aku kecerdasan emosi. Maksudnya pandai untuk aku uruskan emosi aku supaya tak keterlaluan, tak melampaui batas. Mungkin dulu kita ni jenis tak pandai nak ekspreskan emosi pun ya. Terlampau simpan, pendam dan lama jadi macam gunung berapi, meletup, dah teruk. So sekarang ajar diri dan minta daripada Allah untuk dapatkan ilmu bagaimana nak urus emosi tu. Bagaimana cara yang baik untuk nak ekspreskan emosi tu. Rather than kita simpan emosi tu, pendam sampai makan diri. So kita kena pandai untuk channel out. Pandai untuk channel out. Okay. Ini yang berlaku pada this is the true story berlaku pada kakak saya. Dia dulu seorang yang sangat susah untuk nak ekspreskan emosi dia. Dia seorang yang pendam perasaan. Pendam lama-lama dia makan dalam. Kakak saya seorang yang pada saya lembut, dia orang yang lembut. Jadi sebab itu kalau apa-apa orang yang buat kat sekeliling dia akan simpan, dia akan tak nak ekspreskan sebab dia tak nak luka hati orang. So dia akan simpan. But eventually benda tu sebenarnya makan diri dia. Makan diri dia dan dia sebab dia lebih mementingkan perasaan orang lain daripada diri dia. So pada dia tak apalah aku simpan, walaupun aku sakit hati macam mana pun aku simpan. Tapi dia simpan tu tanpa dia resolvekan emosi tu. Dia simpan tu dia tak sedar yang sebenarnya emosi tu berkumpul. Bukannya dia simpan tu benda tu hilang tau. Dia terkumpul. Emosi ni tenaga. Dia emotion. E in energy. Motion is motion, pergerakan. So emosi adalah merupakan tenaga yang bergerak. Dan sifat dia perlu bergerak keluar. Dia perlu bergerak. That's why bila satu emosi dia rasa marah, tapi dia simpan and dia tak channel out, dia tak salurkan keluar, benda tu akan terpendam. Satu emosi terkilan yang dia rasa, dia tak resolve, dia simpan dekat dalam, dia akan tersimpan dan dia akan meletup. That's why benda tu kena flow out. Energy kena moving out. Energy atau emotion kena keluarkan, release, tapi dengan cara yang betul. So, selepas kakak saya mengalami krisis dalam kehidupan dia, what she learned that she learn how to express her feelings now. She know how to express her feelings now. So that is a progress untuk dia. So dah ada progress. Kalau dulu dia tak pandai nak channelkan benda tu, dia pendam sampai makan diri. Sampaikan bila krisis berlaku dalam kehidupan dia, hit. So Allah aturkan satu peristiwa dalam kehidupan dia sampai dia rasa macam baru dia terbuka minda dia, baru dia rasa betul lah benda ni memang aku belajar satu perspektif yang baru. Aku dah nampak satu sisi yang baru. Dulu aku seorang yang pendam perasaan, simpan sampai makan diri. Sekarang aku tahu macam mana uruskan emosi aku, macam mana channel outkan emosi tu. So yang itu ilmu yang kita kena belajar, yang kita kena tahu. So dia dah nampak satu perspektif yang berbeza, aside of diri dia. Oh rupanya aku boleh sebenarnya channel outkan perasaan aku. Rupanya aku boleh. Dari satu sisi dulu dia rasa tak boleh, dia takut luka hati orang. Tapi dari segi satu sisi lagi dia rasa macam rupanya aku boleh untuk channel outkan emosi aku. Tapi in between dalam dia punya perubahan, transformation tu, of course dia akan rasa guilty. Kan? Sebab dia seorang yang takut nak buatkan orang terluka. Jadi dia akan rasa bersalah. Dia macam, tapi rasa bersalah lah, mesti dia terluka. Benda tu memang akan ada. Tapi tak apa. It's a process. Nanti dia akan belajar lagi kemahiran yang baru, bagaimana untuk ekspresikan diri dia, ekspresikan emosi dia supaya orang lain lebih tak terluka. So this is about learning process. So inilah transformation, inilah perubahan yang kita nak belajar. So kita bila krisis, penyakit, anxiety contohnya berlaku dalam kehidupan kita, bukan untuk nak menjahanamkan hidup kita, bukan nak menarik nikmat hidup kita, tapi untuk kita push diri kita belajar satu benda baru, belajar diri kita yang baru, perspektif yang baru. Okay, so selain daripada kita minta ke Allah, ya Tuhanku, kau bantu aku untuk ubah cara aku fikir,
ubah cara aku uruskan emosi. So kita belajar juga cara untuk nak kuatkan rohani kita, kuatkan roh kita ni, semangat kita, macam mana nak grounding, macam mana nak stablekan kerohanian kita supaya kita tak goyah. Kan, sebab kita punya iman ada turun naik. Iman kita turun naik. Kan, ada masa kita sangat kuat, kita boleh rasa kita punya connection dengan Allah, connection dengan Tuhan tu sangat kuat. Tapi ada certain time bila iman kita turun naik tu, kita akan rasa juga momen di mana kita punya rohani kita sangat down, kita rasa semangat kita luntur, kita rasa connection kita dengan Tuhan pun goyah. Kita akan rasa benda tu. So, bila kita mengalami krisis, adalah penting untuk kita minta ke Allah, ya Allah Tuhanku, Engkau ajar aku macam mana untuk aku kuatkan rohani aku. Sebab dulu mungkin kita kerap sangat up and down. Tapi mungkin kalau kita sekarang up and down pun dah tak terlalu sangat. Mungkin sekali-sekali. Kalau dulu kerap. Tapi sekarang sekali-sekali. So itu yang penting. Perubahan, transformation yang kita nak Allah beri pada kita tu adalah perubahan dari segi cara kita berfikir. Perubahan dari segi kecerdasan emosi kita. Perubahan dari segi kekuatan rohani kita. Dan perubahan dari segi bagaimana kita nak kenal badan kita. Dan kita nak selenggara badan kita. Maintain. Atau kita maintenance. Sebab kita, macam yang saya selalu sebut, kita adalah roh yang berada dalam tubuh badan ni. Tubuh badan ni umpama kenderaan. Okay, so kenderaan kita perlu sentiasa dicuci, mandi. Kenderaan kita perlu sentiasa diurut, pergi spa, manja-manjakan. Kenderaan kita ni selalu perlu selenggara. Kita kena servis, kita kena pergi kenakan energy, nature. Kita kena movement. Sebab kalau you perasan, kereta kalau lama tak bergerak, rosak tak? Kereta yang you parking kat tepi lama-lama, kalau you tak guna, dia akan rosak. Kereta perlu bergerak. Sama juga dengan badan kita. Manusia sifatnya adalah bergerak, moving. Movement mesti ada. Sebab kita adalah energy. Kita adalah tenaga. So, tenaga itu sifatnya bergerak. That's why kita perlu bergerak. Kita tak boleh statik. That's why anxiety disorder memang akan buatkan you rasa macam you nak shut down semua aktiviti you. You just nak duduk, you diam. Tapi itu adalah trik anxiety. And jangan terpengaruh, jangan terjerat dengan trik anxiety. You yang kena arahkan badan you untuk keep moving. Beritahu, Nas, kau kena bangun. Nas, kau kena gerak. Okay? Umpama kita, macam kita menunggang kuda. Kita, manusia, kita orang ni tengah tunggang kuda. Kuda tu adalah tubuh badan kita. Yang menunggang tu umpama roh kita. So, orang yang menunggang kuda tu, dia yang akan arahkan kuda tu sama ada berlari laju atau berlari dengan perlahan atau belok ke kanan atau belok ke kiri atau halang pokok atau halang apa-apa jua halangan. Kita yang menunggang kuda tu yang akan beri arahan pada kuda tu. So, sama juga kita, manusia ini, roh ini sebenarnya, dia sebenarnya yang memandu atau menunggang badan itu. Jadi bukanlah badan yang ikut roh, tapi bukanlah roh yang ikut badan, tapi badan yang kena ikut roh. So roh ataupun jiwa kita ataupun tenaga dalaman kita ni, kita yang perlu beri arahan, bangun, kau kena bangun, kau kena moving. Walaupun kau rasa semput, tapi kau kena moving. Sebab inilah caranya. Movement perlu ada untuk nak pulih. So, daripada situ kita mula kenal diri kita, apa makanan yang sesuai untuk kita. Macam mana kita nak jaga makan kita. Bagaimana kita nak jaga perut kita. Macam mana kita nak jaga kita punya badan supaya sentiasa bergerak. Sama ada kita nak buat aktiviti zumba ke, jenis walking pun tak ada masalah, yoga ke, apa-apa juga yang you all nak buat, yang you all rasa selesa dengan jiwa, buatlah. Sebab kita ni manusia unik sebenarnya. Ada orang dia minat A, ada orang dia minat B, ada orang minat C. So kalau you all jenis yang macam kalau ada setengah orang kita panggil dia sebagai personality merah, contohnya personality warna merah atau warna orange, kuning yang garang. You mungkin perlukan gym, yang aktiviti lasak untuk nak bagi you panas badan you, bergerak, moving. Okay, tapi kalau orang-orang yang macam warna-warna personality, warna sejuk, warna biru, warna hijau, mungkin dia punya cara dia untuk dia nak moving badan tu adalah mungkin dengan cara yang macam movement yang slow down, mungkin tai chi, mungkin yoga, benda-benda macam tu. So you kena kenal diri you, apa yang you suka.
Itu yang paling penting. Kena kenal apa yang you all suka. So bila you dah kenal, you dah tahulah apa yang sesuai dengan diri you. Sebab itu ada setengah orang, dia ikut kawan dia pergi gym, tapi tak sampai berapa lama, lepas tu dia give up. Sebab bukan jiwa dia. Member dia tu memanglah jiwa yang memang jenis macam hardcore, memang perlukan gym. Tapi dia rupanya, dia rupanya menari, moving, barulah rasa berpeluh, barulah semangat, barulah tenaga dalaman tu membara balik. Rupanya lain. So you kena kenal lah diri you. Kan, janganlah kita duk ikut pembaris kayu ukur orang lain. Orang guna pembaris ni, you pun nak ikut pembaris dia. Padahal you punya cara lain. That's why saya kata you kena explore ni dalam proses pemulihan tu. Dan membuatkan antara kita yang buat lambat sangat nak pulih adalah sebab kita banyak guna kayu pembaris ukur orang lain. Kita tak ukur diri kita kat tahap mana. Kita tak tengok kat mana sebenarnya yang sesuai dengan badan kita. Kan? Sebab itu ada setengah orang, kenapa dia boleh pulih dengan hanya jalan semula jadi? Kenapa ada orang boleh pulih dengan ubat? Makan ubat psikiatrik boleh pulih. Sebab memang sesuai dengan diri dia. Ada orang pula dia boleh pulih dengan hanya pergi berurut, pergi spa. Ada pula orang dia hanya pergi psikoterapi je dah boleh pulih. Sebab orang ni berbeza-beza, manusia berbeza-beza. Sebab itu penting you kenal diri you, apa sebenarnya yang you suka, apa sebenarnya you tak suka. Rajin-rajin lah, lepas ni habis sesi live video ni, you kena tulis apa yang you suka, apa yang you tak suka. Kan, apa yang you suka, contohnya aku suka pokok, atau aku suka sungai, aku suka hutan, aku suka bunga-bunga, aku suka pantai, aku suka melukis, aku suka menyanyi. Cuba tengok apa yang you suka dan senaraikan apa yang you tak suka. Aku tak suka bunyi muzik yang macam kuat-kuat sangat tu. So this is the way, cara you nak kenal diri you. Cara you nak kenal diri you macam mana. Okay, so bila you dah cover tadi apa yang nak kena ubah, yang saya dah kata apa yang nak kena transform, apa yang nak kena ubah, yang saya kata kita kena ubah yang the 4 elements, yang itulah yang kita kena recover juga. 4 elements ni kita kena ubah, 4 elements kita kena transform cara kita berfikir, your mind, okay, your emotion, you punya hati, perasaan, kalbu tu. Ubah emosi tu. Mungkin dari segi mind tadi, apa yang saya kata dari segi nak ubah adalah you kena installkan program-program baru, installkan mind setting yang baru, installkan pengetahuan ataupun maklumat yang baru. Jangan you install perkara-perkara yang negatif. Buat masa ni please stop Google. Stop Google. I also reminding myself, please stop Google. Okay, Google takkan bawa apa-apa manfaat, sebab Google akan menyediakan maklumat yang paling teruk akan berlaku pada diri kita. So please stop Google, and you kena jaga you punya mind, isi maklumat yang positif saja. Okay, so that information adalah untuk diri you. Okay, bukannya information tu macam information yang orang lain tak perlukan tapi you share dengan orang lain. Boleh, tapi sometimes you kena fikir sama ada information tu sesuai tak untuk orang. But for the time being, better kalau you nak programkan you punya mind, you kena cari mind yang, siapa yang marah sangat tu? Okay, you kena cari programming yang baru untuk you punya mind. Okay, cara you programkan mind you, cara you baca buku yang positif, yang memberikan inspirasi. You kena cari juga circle yang baru. Cari circle yang baru. Maksudnya kawan-kawan yang baru. Sebab kawan-kawan ini dia akan ajak you cara berfikir yang betul. Okay, so kena cara fikir yang elok. Baca benda yang elok, dengar benda yang elok, and then you kena lihat benda-benda yang elok, yang boleh tune, programkan balik you punya mind. And dari segi uruskan emosi tu tadi, nak ubah emosi, mungkin you boleh untuk belajar cara memaafkan diri sendiri, paling penting. Cara memaafkan diri sendiri, cara untuk kita menyayangi diri kita dan menyayangi orang lain juga berserentak. Kita kadang-kadang kita ni macam selalu kata, okay, kita kena sayang diri kita dulu baru kita sayang orang lain. Betul. Tapi sebenarnya hakikatnya kita kena sayang diri kita dan orang lain bersekali, sama-sama. Sebab we need each other. Manusia perlukan antara satu sama lain. Okay, so urus emosi kita, maafkan diri kita, maafkan orang lain, maafkan situasi yang dah berlaku. So banyak memaafkan dan banyak sebarkan kasih sayang, banyak berkongsi benda-benda yang baik, bermanfaat, supaya kita dapat sebarkan kasih sayang yang banyak. Okay, so dari segi kekuatan rohani, yang itu you perlu sentiasa connect dengan Tuhan, sentiasa connect dengan dia, because
kita dah tak ada daya upaya, kita perlu sentiasa dengan dia, because kita tahu bahawa wujudnya satu kuasa besar, maha tinggi, maha agung di luar daripada diri kita ni, di luar daripada kejadian kita ni, ada satu kuasa besar yang sebenarnya wujud yang untuk bantu kita menjalani kehidupan kat sini. Sebab memang kita dilahirkan kat sini pun bukan untuk satu perkara yang sia-sia, memang untuk memberi manfaat, memang untuk mempelajari sesuatu, memang dunia ni seperti sekolah. So kita ada sumber tu untuk kita balik semula recharge. That's why kita kena minta balik dekat dia and kuatkan balik rohani tu. Kekuatan rohani itu mungkin kita boleh buat dari segi ritual-ritual yang you all, any agama yang you all belajar. Macam contoh orang Islam, kekuatan rohani dengan khusyuk dalam solat, atau you tambahkan dengan solat sunat, atau you zikir dengan penuh penghayatan dan kefahaman, and then you baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Okay, dan mungkin you bersedekah untuk membuat banyak kebaikan, dan you berpuasa untuk you nak buangkan toksik dalam badan, dan untuk shutdownkan you punya nafsu makan dan minum. Untuk nak, bila kita makan dan minum, kita kena tahu tenaga dalaman kita akan banyak pergi pada bahagian perut. Bila you makan dan minum, tenaga banyak pergi pada perut. So nak proses penghadaman tu dia banyak pergi kat perut. So nanti tenaga tu dia kurang dekat bahagian area kepala. So bila kurang kat situ lah, you punya mind kadang-kadang tak clear, bercelaru, you banyak fikir negatif, you banyak fikir yang bukan-bukan. So pasal kita terlampau banyak sangat makan, so all the energy akan turun ke perut untuk nak proses benda tu. That's why puasa itu sebenarnya bermanfaat, sebab dia nak mengurangkan, orang kata nak stablekan balik energy tu supaya dia tak fokus pada perut saja. So energy tu akan flow the whole of our body, dia akan ke atas ke bawah flow dengan cantik. Kalau tak, dia akan pukul-pukul kat perut je. So bila banyak makan, dia akan pukul kat perut. Sebab itu kadang-kadang bila dah kenyang sangat, jadi mengantuk lah apa, sebab energi kat kepala dah kurang. That's why makan tu pun kena jaga. Kalau kata you all susah nak jaga makan, macam saya jujur saya susah nak jaga makan. Sebab saya suka makan dan saya suka makan. Jadi tu nampak pipi saya pun naik. Jadi kalau you all nak balancekan benda tu, mungkin you all boleh paksa diri untuk berpuasa. Sebab buatlah macam nekat dalam okay, minggu ni aku nak puasa, sebab minggu ni aku nak detox balik sebab banyak benda dah makan. So buat macam tu, kena jaga badan. Itu pun antara salah satu cara untuk nak kuatkan rohani dan juga fizikal kita. So dari segi fizikal, macam saya kata, kena moving, ada movement, kena bergerak. Okay, kena bergerak lah. Apa pun yang you nak buat, you suka buat, you buat. Okay, so dalam keadaan kita nak berubah itu, okay, kita kena tahu bahawa ada masa akan berlaku halangan ataupun setback ataupun halangan lah, senang cakap, setback, apa-apa rintangan dalam proses kita nak berubah. Of course, memang perubahan tu satu benda yang sangat susah, sangat sukar. Sebab itu kita katakan bahawa pemulihan tu sebenarnya bukannya senang. Pemulihan tu bukannya senang, sebenarnya sukar. Sebab dia merupakan proses transformasi. Pemulihan tu bukan saja pulih badan kita, tapi pulih seluruh kehidupan. Sebab itu bila berlaku proses transformasi atau hijrah ataupun perubahan, dia memang susah. Tapi saya sebut sebelum tu, you mesti ada objektif, you mesti ada matlamat kenapa you nak berubah. Kenapa? Apa sebab yang kita nak berubah sangat ni? You kena tahu apa you punya goal, apa you punya matlamat you nak ubah tu kenapa. Okay, so mungkin yang pertama, you letakkan objektif, apa sebab aku nak ubah. This is like an idea je, tapi you boleh create lagi, you boleh you pun tahu apa, you akan tahu apa you punya tujuan hidup. You tuliskan je. Nanti kat situ you akan find out kat mana sebenarnya you punya matlamat sebenar. Kenapa you nak pulih sangat. So mungkin antara sebab mungkin you nak ubah sebab you dah rasa tak tahan hidup dalam keadaan yang sama. Ada setengah orang dia rasa nak berubah, nak transform sebab dia rasa aku dah tak tahan dah. Sebab aku dah terlampau lama sangat dalam keadaan macam ini. Aku dah fed up, aku dah bosan. Orang lain semua dah boleh pergi shopping mall. Orang lain boleh sembahyang Jumaat macam biasa. Orang lain boleh pergi vacation anak beranak. Orang lain dah boleh pergi kerja, malah berjaya. Orang lain boleh jadi usahawan. Tapi aku macam ni juga, aku dah fed up. So aku nak berubah. So letakkan matlamat, aku dah penat dengan keadaan anxiety ni, benda yang sama, so aku nak berubah, cari benda yang baru. Tu letakkan sebagai matlamat. Aku dah tak nak keadaan macam ni lagi. So bila relapse tu berlaku, bila setbacks atau halangan tu berlaku, you kena fokus balik pada you punya matlamat dan objektif, bagi tahu okay, aku nak ubah sebab apa. Bila dah rasa give up, bila rasa macam down balik, you rasa macam ingatkan diri aku balik. Aku nak ubah ni sebab aku dah tak nak kan dalam keadaan yang sama kan. Kalau aku tak teruskan, memang keadaan aku yang sama jugalah macam dulu.
So aku kena juga gerak ke depan, mesti. So letakkan matlamat aku dah tak nak kekal dalam keadaan yang sama. Okay, so letakkan juga satu matlamat. Kenapa aku nak berubah? Sebab aku nak kembali gembira, aku nak kembali tenang. Aku dah tak nak macam dulu, asyik sedih, menangis, sensitif sangat. Lepas tu rasa nak marah, rasa tak masa tak keruan serabut kepala otak. Aku dah tak nak keadaan macam tu lagi dah. Aku nak change. And so I letakkan matlamat sampai bila aku nak jadi macam tu. And then kita mungkin juga letakkan matlamat, kenapa aku nak berubah? Sebab aku perlu untuk sebarkan kasih sayang. Perlu untuk aku kata memberi kasih sayang, untuk bina balik keyakinan diri, untuk jadi berani semula. Kalau tak, aku akan jadi penakut je. So kita kena start untuk ubah, cari matlamat untuk ubah, cari objektif, goal kita, kenapa kita nak berubah. Okay? Dan mungkin kita kata aku nak berubah ni sebab aku nak ada kehidupan yang normal semula. Dan aku nak berubah ni sebab aku nak menikmati kehidupan. Kan, daripada aku duk takut pasal mati, aku sampai lupa macam mana aku nak hidup. Aku sampai lupa macam mana aku nak menikmati kehidupan sebab duk takut pasal mati je. So this is the time untuk you setkan apa you punya matlamat, apa you punya goal, objektif, kenapa yang you nak sangat berubah. Tuliskan. So bila you tulis, you simpan kertas tu, you letak kat dalam beg. Bila you rasa down, you keluarkan balik. Saya sendiri pun tulis benda tu. Kenapa saya nak berubah? Apa matlamat saya? And in fact, saya siap beritahu, saya tuliskan apa sebenarnya yang saya nak. Hasil yang saya nak dalam kehidupan saya. Tuliskan. So, bila kita down, kita baca balik. Dalam bentuk yang kecil pun tak apa, tuliskan. And then laminate. Macam saya tak laminate. Saya just letak selotip supaya dia jadi keras. Saya tulis kat kertas keras. Lepas tu saya letak kat beg duit saya. So, bila dalam saat kita down tu, kita baca balik. Baca balik benda tu. Sebab kita memang kena diingatkan selalu. Sebab manusia ni sifatnya mudah lupa. Jadi bila kita lupa, kita akan jadi down balik. Kita akan jatuh balik. Bila kita jatuh balik, kita kena ingatkan semula diri kita. Memang itulah prosesnya, bukannya mudah. That's why, macam saya kata, manusia punya iman itu ada turun naik. Semangat manusia itu juga ada turun naik. Sebab itu dalam apa jua perhubungan, dalam apa jua kita punya kehidupan, memang akan ada proses turun naik. So jangan rasa benci diri kita dalam masa diri kita tengah down. Dalam keadaan down tu pun kita kena accept juga. Bukan kita menolak diri kita masa down. Ada setengah kita yang macam bila rasa anxiety je, bila rasa risau je, bila rasa takut je, dia dah benci keadaan dia semula. Dia rasa macam, kenapa datang balik benda ni? Kenapa aku risau balik? Kenapa aku takut? So, kita kena terima keadaan tu juga. Sebab, macam saya katalah, contoh ada ke dalam perhubungan, ada ke dekat dalam satu marriage life, suami isteri yang tak bergaduh? Tak ada. Memang akan ada bergaduh dan memang akan ada ups and down. Cuma antara tu ada yang bila kerap sangat bergaduh, end up dia berpisah. Ada juga yang kerap sangat bergaduh tetapi dia mencari solusi. Mencari solusi macam mana dia nak menerima keadaan tersebut. So, kita diberi pilihan. Apa pilihan yang kita nak dalam kehidupan kita. That's why, saya kata kalau macam you rasa down, you boleh pilih apa yang you nak pilih untuk nak bagi semangat kat diri you balik. Buat tulisan. Ataupun saya juga pernah record voice note suara saya. And then saya orang kata saya buat tu masa dalam keadaan saya punya semangat tengah tinggi. Yang saya bagi kata-kata semangat, kata Nas, kau boleh buat macam tu. Nas, kau boleh, kau mampu. Kita rekod suara kita. So, bila masa kita down, kita dengar balik. Seolah-olah kita dengar diri kita menasihati diri kita semula. So, mungkin kita tak mampu untuk ada sahabat di luar. Tapi kita mampu untuk jadi sahabat kepada diri kita sendiri. So, kita je lah yang boleh nasihatkan diri kita sendiri. Kita je yang boleh bangkitkan diri kita sendiri. So, buat cara macam tu. Sebab memang akan ada masa kita down. Memang confirm akan ada down. Confirm kita akan rasa tiba-tiba gelisah, tiba-tiba rasa takut, tiba-tiba rasa risau. Tetapi, keadaan itu persoalannya lama ke tak lama? Adakah keadaan tu membuatkan kita berhenti daripada nak melakukan apa yang kita nak buat waktu tu? So, don't stop. Jangan stop daripada nak buat apa yang kita nak buat. So, pastikan walaupun kita rasa takut, walaupun kita rasa risau, gelisah, ada simptom fizikal, masih ada simptom emosi dalam diri kita, bawa je lah sekali. Yang penting kita buat apa yang kita nak buat waktu tu. Dan lepas kita dah selesai buat aktiviti yang kita nak buat, baru kita resolve perasaan tu. Baru kita duduk bersendiri dan kita try observe kita punya perasaan.
Okay, dan kita start untuk benarkan perasaan tu berlaku dalam diri kita. Because the main point, kita kena benarkan emosi itu berlaku. Jangan kita in denial. Kalau tak, dia akan lagi power. Kuasa macam contoh, kalau you takut and then you tak terima ketakutan tu, dia akan makin kuat. So you kena accept. Bila you accept, dia akan mula lose. Perasaan takut akan mula lose. So accept that. Okay, so macam saya kata tadi, bila kita dalam antara halang-halangan yang kita berlaku dalam kehidupan kita, antaranya adalah krisis. Bila kita nak pulih, bila kita nak transform, memang akan berlaku halangan, yang mana antara halangannya adalah bertambah-tambah krisis yang lain. Yang tu pun kita kena tahu juga. So kita dah ada krisis mungkin tak sihat, tapi dalam pada kita nak pulih, dalam pada kita nak teruskan proses pemulihan tu, mungkin kita akan berlaku rasa kita akan diuji dengan krisis yang lain atau ujian-ujian lain. So kita kena tahu benda tu dia akan berlaku. Okay, dan mungkin waktu kita nak transform itu, antara halangannya adalah mungkin kita sentiasa rasa badan kita tak sihat, kita rasa simptom fizikal emosi tu berbalik-balik. Okay, kita rasa takut, kita rasa takut dengan perubahan yang kita nak buat. Kita rasa macam betul ke tak betul ni, kita rasa ragu-ragu, boleh ke tak boleh ni, memang akan ada. Dan kita juga akan mungkin menerima halangan ataupun krisis daripada orang luar, keluarga, pasangan ataupun keadaan-keadaan sekeliling. Dia akan buatkan kita rasa macam nak down semula, atau kita rasa nak jatuh semula. Dan itu antara halangan-halangan yang berlaku. Tapi kita kena pastikan bahawa kita balik semula pada objektif, balik semula pada matlamat yang kita dah set up tadi, yang kita dah tulis, yang kita dah simpan dalam kita punya beg duit tu tadi. Kita kena pastikan baca balik benda tu. And cari circle yang positif untuk nak ingatkan balik. Contoh macam saya sendiri perlukan circle yang positif. Bila saya dalam keadaan takut, bila dalam keadaan down, saya akan communicate dengan seorang sahabat saya ni, dan saya akan cakap, aku rasa macam gini. Kita akan ceritakan benda tu, bukan meluahkan tanpa memikirkan solusi, tetapi kita meluahkan dengan cara, okay, how to overcome benda ni. And then kita accept benda tu. Dan benda tu takkan lama-lama. So penting untuk kita ada circle, sebab circle tu akan bantu kita untuk bangkit semula, untuk remind kita semula apa yang kita mungkin lupa dalam proses pembelajaran kita. Okay, so macam saya kata tadi, macam mana kita nak berdepan dengan halangan. First, kita kena fokus pada matlamat ataupun objektif asal kita. Kedua, kita kena sentiasa keep praying, minta pada Allah supaya diberi kekuatan. So untuk mendapatkan kekuatan tu mungkin ada dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu sangat bagus. Okey, dalam Al-Fatihah tu kita ada ayat mengatakan bahawa padamu jua aku sembah dan padamu jua aku minta pertolongan, dan beri rahmat sebagaimana yang kau beri rahmat pada orang-orang yang kau pernah beri, yang pernah kau sayang. So kat situ ada kekuatan ayat Al-Fatihah tu. So bila you rasa down, you baca balik Al-Fatihah tu, you fahamkan maksud dia, you hayati betul-betul bila you down. And then antara lain, macam nak berdepan dengan halangan, bila you rasa setback, you rasa relapse, you rasa halangan tu terlalu kuat, banyakkan zikir, banyakkan selawat, buat solat sunat. Okay, apa yang you mampu untuk buat lah. Okay, janganlah you macam, ada orang yang macam hardcore tapi end up dia tak nak, dia dah tinggalkan semua, tapi pilih salah satu saja. Kalau you rasa macam you stress dengan zikir, you zikir saja. And then you mungkin boleh pakai warna-warna baju yang cerah, warna yang terang, yang garang, supaya untuk nak enhance you punya tenaga dalaman. Contoh macam merah, kuning, orange. Pakai warna-warna yang strong macam tu, supaya you punya semangat itu akan energize semula, supaya bangkit semula semangat untuk you nak teruskan you punya proses transformation ni. And then penting untuk you visualizekan sebelum you tidur atau selepas you bangun tidur, you bayangkan apa yang you expect dalam kehidupan you, apa yang you bayangkan pengakhiran kehidupan you, kejayaan yang macam mana yang you nak capai, kesihatan tubuh badan yang macam mana yang you nak dapat. You kena bayangkan, visualizekan. Visualize tu kalau boleh detail. Maksudnya you kena rasa perasaan tu. Perasaan macam mana rasa sihat, perasaan macam mana you dapat kejayaan tu. Mungkin you boleh berangan-berangan, atau you bayangkan macam mana you dapat naik pangkat contohnya, atau you jadi usahawan berjaya, ataupun you dapat sambung belajar, ataupun you dapat sambung kerja, you dapat panggilan interview. Perasaan-perasaan macam tu you hadirkan, you kena visualizekan. Memang ada orang kata tak elok berangan, tapi sebenarnya berangan itu adalah satu bentuk fikiran, yang mana fikiran itu ada tenaganya yang untuk kita hantarkan keluar, supaya ada interaksi antara kita dengan alam, dan itu yang akan kita dapat balik hasilnya. Okey, mungkin kita panggil the law of attraction.
Tapi dia bukan hanya perlu dengan berfikir saja, tetapi perlukan dengan perasaan. You kena perasaan dan you perlu rasa benda tu memang dah berlaku. You kena practice benda tu. Okay, so itu sajalah yang saya boleh kongsikan untuk malam ni. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang sudi menonton live video saya. Dan kepada terima kasih kepada kawan-kawan. Kalau ada apa-apa salah silap kata-kata saya yang mungkin you all rasa macam tak kena ke, you rasa macam tak sesuai dengan diri you all, I would suggest that you boleh untuk cari sumber maklumat yang lain. Sebab macam saya kata, kadang-kadang love ibu. Hai Nat. Okay, so sebab kadang-kadang kita kena ingat cara saya mungkin tak sesuai dengan cara untuk semua orang, tak. Sebab mungkin orang A dia sesuai dengan cara A, orang B sesuai dengan cara B, orang C sesuai dengan cara C. So kalau anda kata apa yang saya sharekan hari ni sesuai untuk you all, please practice and then you rasakan hasilnya. Tapi kalau you all rasa benda tu macam tak sesuai, tak kena lah, macam aku tak boleh, dan you boleh cari sumber lain. So jangan kita limitkan kita punya knowledge ni, sebab pengetahuan, knowledge tu sangat-sangat luas. Okay, sangat-sangat luas. So dia tak terbatas. Jadi apa yang saya kongsikan lebih kepada pengalaman saya. So sekiranya dia bermanfaat, boleh praktis. Sekiranya tidak memberi manfaat pada you all, rasa tak kena, you just can leave it. Okay, tak ada masalah, no hard feeling. And saya minta maaf kalau ada tadi tu saya tak tahulah kenapa ada seorang tu dia mungkin tertekan kot. Saya assume dia tertekan ikon marah. Saya tak tahu apa yang saya cakap yang buat yang ada dia marah. Saya minta maaf. Saya tak tahu kenapa. Tapi kalau ada yang tak kena, saya minta maaf. Mungkin ada kata saya yang tak kena, saya minta maaf. Okay, so again, jangan percaya pada saya, but you must trust your own self. You kena percaya diri you sendiri. Don't trust me. Okay, I'm just sharing my knowledge, I'm just sharing my experience. So the rest, you yang kena explore sendiri, you yang kena eksperimen sendiri. So saya just kongsikan apa yang pernah saya tempuh, dan mungkin benda tu you mungkin akan alami, dan mungkin itu sebagai satu guidance. Alright, so saya doakan semua insyaAllah akan berada dalam keadaan yang sangat baik, sihat sentiasa. Okay, doakan saya juga, doakan kita semua saling mendoakan. Okay, semoga kita dapat sentiasa berada dalam circle positif, supaya kita pun sama-sama dapat mencapai kejayaan. Okay, so apa salah silap kata saya, minta maaf, dan kita insyaAllah berjumpa dalam live video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.